So hari ni saya, Hafiz, saya nak share sikit lah tips untuk kita control kita punya kemarahan, anger management. Okay. So kalau ibu bapa kat luar sana kan, kadang-kadang anak tu tak relax kan, kadang so mesti kadang rasa nak marah, rasa nak tapi tak boleh. Okay. So kita kena tahu macam mana kita nak control kemarahan kita. Bukan untuk anak-anak je, maksudnya contoh tempat kerja ke apa, tiba-tiba rasa marah ke kan, mana tahu. Okay. So alright, so kat sini saya dapat 10, saya ada 10 lah, ada 10 tips macam mana kita nak control kemarahan kita. Tengok kalau sempat kita share semua, kalau tak kita share sikit-sikit je, okay? Nanti kita sambung lagi lah. Alright, so yang pertama, think before you speak. Maksudnya kita kena fikir dulu sebelum kita cakap. Okay, contoh ada orang tu buat salah, kita kena fikir dulu apa yang kita nak keluarkan lah. Contoh kita nak marah tu, kita fikir dulu kalau kita marah apa jadi, macam tu. Okay, think before you speak. Fikir sebelum cakap. Alright, itu yang pertama. Yang kedua, bila mana kita marah, bila mana kita marah dan kita dah tenang kan, contoh dah settle. Okay, once you calm, kita kena express your anger. Contoh kita marah kat orang ni, contoh saya marah kat Cik Ain kan. Contoh saya marah kat Cik Ain, marah. Lepas tu bila saya dah tenang, saya beritahu kat dia kenapa saya marah. Kita kena terangkan kat dia, bagi orang tu faham. Lepas tu dia tak ada kita menyimpan, macam tu. Faham? Alright. So seterusnya, get some exercise. Maksudnya kita kena selain tu kita kena isi masa lapang dengan exercise apa semua. Alright. So bila kita exercise ni, macam kita tahu minda yang sihat daripada tubuh yang sihat. Okay. So bila kita exercise banyak efek dia lah, dari segi hormon apa semua, dia akan jadikan hormon kita lebih stabil, emosi lebih terkawal lah, macam tu. Okay. So tips yang ketiga adalah get some exercise. Okay, first tadi think before you speak. Yang second, once you calm, express your anger. Maksudnya bila kita dah tenang, kita bagi tahu kita marah tu, apa sebab kita marah, kita terangkan. Okay. Yang ketiga, kita dapatkan exercise. Kita bukan dapatkan, kita kena buat. Kena buat exercise regularly lah. So macam kita belajar dulu tu sekolah rendah pun dah diajar dah exercise berapa kali seminggu, 2 ke 3 kali kan. Alright. So yang keempat, take a time out. Maksudnya contoh kita berada dalam keadaan yang stres, yang marah kan, kita marah, kita jangan ikutkan perasaan, kita keluar daripada tempat tu, kita pergi tempat lain, kita divergekan kita punya emotion tu ke tempat lain. Faham tak? Contoh saya marah dengan Kak Ain, saya malas nak layan dia, saya belah jap, macam tu. Faham kan? So kita buat benda lain, kita ignore lah kemarahan tu. Maksudnya jangan ikutkan perasaan. Alright, take a time out. Kita duduk kat tempat yang senyap ke, tenang, cari ketenangan, orang panggil, macam tu. Alright, itu yang keempat. Yang kelima, kita kena identify possible solution. Contoh kita marah untuk satu benda lah, Okey, sebab kita tak puas hati kan. Okey, lepas tu kita fikir possible solution untuk benda tu. Kalau boleh kita fikir sama-sama macam tu dengan orang. Contoh kita marah anak kita tak tutup pintu ke, contoh lah, anak kita lari kan, buka pintu, ataupun paling senang sekali lah, orang masuk bilik kita, keluar tak ada tutup pintu. Kita kan selalu tutup pintu kan, lepas kita marah. So kita fikir possible solution dia apa. Faham tak? Alright. So yang seterusnya, yang keenam, kita stick dengan I statement. Ni dia main dengan psikologi sikit. Okay, compare dengan kita kata, ini semua kau punya salah, kau yang buat, kau yang tak betul apa semua kan. Contoh lah. Lepas tu kita cuba tukar mindset tu, kita cuba guna I maksudnya saya. Ya, saya yang salah. Maksudnya kita acknowledge kita punya kesalahan tu lah. Maksudnya dia akan buat kita lagi sedar dengan kesalahan yang kita buat. Okay. Alright. Yang ketujuh, don't hold grudge lah. Maksudnya kita jangan simpan dendam. Kalau kita marah, kita bagi tahu. Kita jangan simpan dendam lama-lama, nanti sakit. Okay. So kalau kata kita ada contoh kita ada tak puas hati dengan orang ni, dengan Kak Ain, kita beritahu, Kak Ain, saya tak puas hati dengan Kak Ain, Kak ni apa lah, macam tu lah. Kita kena bagi tahu dia. Kita kena beritahu orang tu apa yang kita rasa. Kalau kita rasa marah, kadang-kadang dia boleh come out dengan solution juga. Kadang
Kadang-kadang orang tu tak tahu dia buat salah. Macam tu. Alright? Tu yang ketujuh. Okey, yang ke-8, kita boleh guna humor. Contoh macam saya cakap tadi, kita divergekan kita punya kemarahan tu kan. Okey, antara ni kita boleh pergi tengok benda-benda lawak, tengok maharaja lawak ke apa sekarang lagi super spontan, tak ada kan? Benda-benda lawak lah. Faham tak? Ada apa? Yang ajak Siro punya. Ajak Siro MLM lah. Kita tengok tu apa, rare. Sorry. Okay, so dia sampai dah batuk. Okay, kita boleh divergekan kemarahan kita itu dengan kita tengok benda-benda yang lawak. Kita spend time sikit lah. Bukan buang masa. Benda tu sebenarnya untuk kita panggil ubat lah. Ubat ni dengan ketawa macam tu. Okay, sebab bila kita tengok barang lawak ni, dia boleh releasekan kita punya tension. Lepas tu kalau kita happy, sebenarnya waktu kita happy ni ada hormon tau yang release. Hormon apa saya tak ingat lah. Nanti boleh cari lah hormon apa yang release. Dia akan buatkan kita rasa comfort, rasa tenang macam tu. Okay, so yang ke-9, boleh habis yang 10 ni. Yang ke-9 adalah kita practice relaxation skill. Macam saya pernah cakap sebelum ni dalam live yang untuk relaxation kan, stress management, kita buat satu tu relaxation therapy, deep breathing apa semua kan, progressive muscle relaxation. Benda tu membantu untuk kita lebih relax lah. Contoh kita marah, kita practice that deep breathing. Kita practice deep breathing untuk kita control anger tu, macam tu. Alright? Okay, yang ke-10, benda paling penting sekali lah sebenarnya. Kita kena tahu bila kita perlu mencari bantuan. Macam tu. Sebab kalau kita nak kontrol kemarahan ni sebenarnya susah. Dia boleh, kalau kata kita marah tak, macam mana kita tak boleh kontrol marah ni, kadang-kadang dia boleh bawa kepada mental health issue macam tu. Alright? So kalau kata kita punya marah ni dah tak terbendung lagi, cepat-cepatlah kita kena sedar, kita kena cari orang yang boleh bantu kita. Contoh macam psikiatris ke, doktor. Sekarang hospital-hospital pun ada banyak yang boleh tolong kita untuk selesaikan isu-isu yang berkaitan dengan mental health ni lah. Cuma kita kena tahu nak cari kat mana. Faham kan? Alright, so saya ulang balik, ada 10 tips. Yang pertama, think before you speak. Fikir sebelum cakap. Lepas tu yang kedua, bila kita dah tenang, kita expresskan anger kita tu, kita bagi tahu orang. Alright. Lepas tu bagi tahu orang tu dengan cara yang betul kan, dengan cara yang baik lah. Okay, so yang ketiga, kita get some exercise. Kita buat physical exercise apa semua, redah ke macam tu. Alright. Yang keempat, kita take a time out. Kita take a break kejap. Alright. So yang kelima, kita identify the possible solution untuk masalah tu yang buatkan kita marah tu. Yang kelima. Okay, yang keenam, kita stick dengan I statement. Jangan asyik salahkan orang je, cuba fikir apa kesalahan kita. Alright. So yang ketujuh, jangan simpan dendam, jangan simpan-simpan. Okay, kalau apa-apa bagi tahu dekat orang yang kita tak puas hati tu. Okay. Yang ketujuh, kita gunakan humor ni, medium, maksudnya kita gunakan lawak ke apa-apa yang menghiburkan kita sebagai medium untuk kita release tension. Alright. Yang ke-9, kita practice relaxation skill. Kita practice macam saya cakap, deep breathing. Kita boleh buat progressive muscle relaxation. Benda tu semua boleh belajar lah. Alright. Dan yang terakhir sekali, kita perlu mendapatkan bantuan kalau kata tak terkawal. Okay. So itu saja untuk hari ni. Ada soalan. Ada soalan. Ni dekat mana? Sekarang ni. Dekat mana? Alright, center kita dekat mana? Center kita sekarang berada di Vista Alam. Di Vista Alam atas paten tempoyak. Vista Alam, tahu tak dekat mana? Section 14, berseberangan di Telon, yang apartmen yang tinggi tu. Bawah tu ada kawasan bisnes punya tempat. So kita dekat tingkat 1, di atas paten tempoyak. Sebelah kiri kita ada Paramount, sebelah kanan kita ada Bank Rakyat. Okay.
So kalau nak datang boleh terus call admin ke, DM ke. Nanti kita orang boleh salurkan ke mana yang patutnya. Alright. Ada soalan? Alright. Okay, so terima kasih kepada sudi mendengar. Alright. So itu saja untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum.